Salam sejahtera dan salam mandani. Nama saya Pong Huyen, nombor matrik 269255. Bersama ahli kumpulan saya, Muhammad Ashraf Sani bin Ayub, nombor matrik 268083. Muhammad Hisham bin Abdul Wahab, 269069. Dan Hafizah binti Zana Abidin, 269328. Dan terakhir Nur Syahira binti Suzani, nombor matrik 269383. Untuk lebih jelas, budaya kolektivistik adalah perkara biasa di negara Asia dan Amerika Latin. Tambahan lagi, Amerika Syarikat mempunyai salah satu budaya yang paling individualistik di dunia. Orang Amerika lebih cenderung untuk mengutamakan diri mereka daripada kumpulan dan mereka menghargai kebebasan dan autonomi. Sedia maklum tahu bahawa budaya individualistik ini lebih kepada kepentingan peribadi, manakala untuk budaya kolektivisme pula adalah menjurus kepada kehidupan dan kepentingan dalam komuniti. Contohnya, orang Amerika mengekalkan jarak ruang peribadi yang lebih jauh antara mereka dan orang lain, berbanding budaya kolektivistik yang lebih berorientasikan sentuhan seperti negara Amerika Latin, Mediterranean termasuk dengan negara. 6 dimensi budaya Gerd Hofstede ialah indeks jarak kuasa, individualisme versus kolektivisme, masculinity versus kewanitaan, indeks penggelakan ketidakpastian, orientasi jangka panjang versus pendek, dan integrasi versus kekangan. Teori dimensi budaya ini bermanfaat untuk memahami dan mengubah sikap kerja organisasi, kumpulan, ahli pasukan dan sebagainya. Ia juga membantu perunding untuk memahami pihak yang bertentangan semasa rundingan antarabangsa. Dimensi budaya Hofstede ialah model komunikasi penting yang menyumbang kepada komunikasi antarabangsa dan silang budaya. Model ini menjana kedudukan untuk setiap negara melalui skop yang terkandung pada dimensi tertentu. Setiap dimensi model Hofstede adalah berbeza daripada dimensi lain untuk analisis faktor uniknya. Oleh itu, ia adalah satu teori kritikal untuk memahami perbezaan budaya yang lazim di seluruh negara. Perbezaan budaya mewujudkan konflik budaya yang juga dikenali sebagai penghalang bunyi komunikasi. Budaya adalah satu set nilai, kepercayaan, sikap, tingkah laku, simbol dan norma yang dikongsi oleh orang dalam masyarakat atau komuniti. Budaya berbeza dari negara ke negara dan masyarakat ke masyarakat. Sebagai contoh, budaya Malaysia tidak serupa dengan budaya Australia. Selain itu, budaya orang Amerika tidak sama dengan orang Amerika putih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafizah binti Zainul Abidin, nombor matrik 269328. Saya akan menerangkan individualisme dan kolektivisme. Individualisme dan kolektivisme adalah dimensi budaya paling ketara yang memisahkan masyarakat di mana orang lebih suka bekerja secara peribadi atau saling bergantung. Menurut model Hofstede, skor tertinggi negara menunjukkan budaya individualistik. Sebaliknya, skor yang rendah menunjukkan budaya kolektivistik. Teori dimensi budaya Hofstede menggalakkan budaya kolektivistik. Jadi, ahli masyarakat individualistik harus memahami bahawa mereka adalah sebahagian daripada kumpulan yang lebih besar. Oleh itu, mereka haruslah sedaya upaya untuk mencapai matlamat bersama. Individualisme. Individualisme merujuk kepada budaya individualistik masyarakat di mana orang lebih suka bekerja secara berasingan dan mencari kebebasan di tempat kerja. Ahli individualistik suka bekerja sendiri dan mencari pujian untuk bekerja. Orang dalam budaya individualistik tidak mahu bekerja dalam kumpulan, jadi mereka menetapkan matlamat bebas dan menghargai kebebasan.
Oleh itu, mereka bersikap tegas, berdikari, berdaya saing dan menghargai pencapaian individu. Kolektivisme. Kolektivisme merujuk kepada budaya kolektivistik masyarakat di mana orang lebih suka bekerjasama dan memupuk pencapaian saling bergantung. Ahli kolektivistik suka bekerja dalam kumpulan dan cuba membantu antara satu sama lain. Mereka lebih suka bekerja dalam kumpulan daripada bekerja sendirian. Dalam budaya ini, perhubungan mengatasi tugas dalam persekitaran perniagaan. Mereka juga menekankan identiti berkumpulan dan kejayaan berkumpulan. Oleh itu, mereka bekerjasama, patuh dan rela berkorban. Ahli keluarga mengekalkan hubungan yang kuat dengan ahli dalam kolektivisme. Sebaliknya, ahli keluarga tidak menumpukan perhatian untuk mengekalkan hubungan yang kukuh dalam masyarakat yang individualistik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan perbincangan berkaitan dengan perbezaan antara masyarakat individualistik dan juga masyarakat kolektivistik. Kita sedia maklum bahawa masyarakat individualistik cenderung kepada kehidupan sendiri dan masyarakat kolektivistik lebih cenderung kepada kehidupan berkomuniti. Perbezaan pertama antara dua masyarakat ini ialah daripada sudut orientasi. Budaya individualistik. Individu yang mengamalkan budaya individualistik menitik beratkan nilai-nilai individu seperti kebebasan peribadi dan juga pencapaian peribadi. Manakala individu dalam masyarakat budaya kolektivistik menekankan nilai-nilai kepentingan dan kesejahteraan bersama seperti solidariti, harmoni dan kerjasama. Kedua ialah dari sudut identiti. Individu dalam masyarakat yang mengamalkan budaya individualistik sering mengenal pasti diri mereka seperti berdasarkan ciri-ciri peribadi. Contohnya bakat, pencapaian dan juga aspirasi peribadi. Manakala individu yang beridentitikan budaya kolektivistik sering berkait rapat dengan kumpulan sosial yang mereka sertai seperti keluarga, kaum dan juga komuniti. Ketiga ialah tentang konsep diri. Individu budaya individualistik lebih cenderung mempunyai konsep diri yang lebih bebas dan lebih fokus pada pencapaian peribadi. Manakala individu budaya kolektivistik cenderung mempunyai konsep diri yang lebih berkaitan dengan kumpulan. Mereka mungkin merasa tanggungjawab mereka terhadap kumpulan lebih dan lebih fokus kepada kejayaan bersama. Seterusnya ialah perbezaan tentang kebebasan dan keterikatan. Mereka yang mengamalkan budaya individualistik cenderung mempunyai keputusan secara bebas. Manakala budaya kolektivistik pula ialah masyarakat sering membuat keputusan secara bersama melalui rundingan dalam kumpulan. Manakala dari segi komunikasi, dalam budaya individualistik, komunikasi dalam masyarakat ini lebih terus dan lebih tertumpu kepada individu. Mesej seringkali disampaikan secara jelas dan terbuka. Manakala komunikasi dalam masyarakat budaya kolektivistik seringkali tidak langsung ataupun tidak formal dan mesej sering tersirat dalam konteks sosial dan komunikasi. Saya akan menerangkan berkenaan kebebasan dan keadilan untuk semua dan selain itu, status sosial dan identiti sosial. Yang pertama, bagi kebebasan dan keadilan untuk semua, Amerika Syarikat terkenal dengan kecenderungan yang kuat terhadap individualisme kerana ia diasaskan oleh orang yang mencari kebebasan untuk mengamalkan apa sahaja agama yang mereka pilih. Mereka yang lebih suka individualisme sering menimbulkan ketakutan terhadap kawalan kerajaan ke atas keputusan hidup mereka sebagai alasan untuk kecenderungan itu. Masyarakat yang individualistik bergantung kepada nilai kebebasan dan kemerdekaan. Tradisi sejarah Amerika meletakkan nilai tinggi pada kebebasan individu, pada hak peribadi dan pada membenarkan setiap orang untuk melakukan perkara sendiri.
Dalam budaya individualistik Amerika adalah sukar, mungkin mustahil untuk meyakinkan orang ramai bahawa mereka harus mengorbankan sebahagian daripada kebebasan mereka, beberapa matlamat peribadi mereka dan beberapa kepentingan diri mereka. Organisasi di Amerika Syarikat mengamalkan Liberty and Justice for All. Ini dibuktikan dengan penekanan yang jelas terhadap hak sama rata dalam semua aspek masyarakat dan kerajaan Amerika. Dalam organisasi Amerika, hierarki diwujudkan untuk kemudahan, pihak atasan boleh diakses dan pengurus bergantung kepada pekerja dan pasukan individu untuk kepakaran mereka. Kedua-dua pengurus dan pekerja mengharapkan untuk dirujuk dan maklumat dikongsi dengan kerap. Yang kedua, bagi status sosial dan identiti sosial, kebanyakan rakyat Amerika agak acuh tak acuh terhadap identiti pangkat sosial dan tergolong dalam kelas pertengahan. Idea kualiti di Amerika Syarikat mengandaikan bahawa setiap orang mempunyai peluang yang sama dan bukannya kedudukan sosial. Ini bermakna setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk mencapai kejayaannya. Sementara itu, hak privasi adalah tanggapan yang mendalam dalam budaya Amerika. Ia adalah suatu yang perlu dihormati dan dipertahankan dan dianggap asas kepada masyarakat bebas. Secara umum, salah satu soalan pertama yang ditanya oleh orang Amerika antara satu sama lain apabila mereka bertemu ialah, apa yang anda lakukan? Ini adalah soalan biasa kerana kebanyakan orang di Amerika Syarikat menentukan siapa mereka berdasarkan kerja yang mereka lakukan. Dalam banyak budaya kolektivistik, orang yang mempunyai status sosial yang tinggi mungkin dilihat sebagai memegang pengetahuan budaya dan teknologi yang penting. Dalam budaya individualistik, lebih berkemungkinan kanak-kanak digalakkan untuk membentuk dan menyatakan pendapat serta mencari ilmu mengikut kadar yang mereka tentukan sendiri. Nilai individualistik yang penting ialah pengetahuan harus tersedia secara bebas kepada sesiapa sahaja yang menginginkannya. Saya akan menerangkan berkenaan persaingan dan inovasi dalam dunia perniagaan. Inovasi ditarifkan sebagai produk teknikal baru, pengetahuan saintifik, kaedah aplikasi dan alat yang memudahkan penyelesaian masalah untuk potensi diterima pakai. Individualistik dan kolektivisme adalah faktor paling kritikal yang mempengaruhi penerimaan inovasi. Individualisme mempunyai kesan yang kuat, signifikan dan positif terhadap inovasi. Ia memberi status sosial kepada pencapaian peribadi seperti penemuan penting, inovasi atau pencapaian artistik yang hebat. Selain itu, individualisme menekankan keunikan. Di Amerika, setiap individu dilihat sebagai benar-benar unik. Orang ramai digalakkan untuk menyatakan diri mereka dengan cara yang unik. Kerana budaya menghargai kepribadian, orang Amerika mengagumi mereka yang melakukan sesuatu yang baru dan inovatif. Mungkin ini adalah salah satu sebab mengapa sejumlah besar idea baru termasuk ciptaan teknologi, pergerakan seni dan muzik datang dari negara ini. Orang Amerika suka meraihkan budaya Amerika Syarikat yang berfikiran individu yang telah menghasilkan pencipta hebat seperti Thomas Edison atau Steve Jobs. Semangat Kesimpulan model Hofstede boleh dilihat sebagai sangat relevan dan bernilai dalam masyarakat hari ini. Teori dimensi budaya Hofstede membentuk rangka kerja yang berputar di sekitar komunikasi silang budaya yang direka oleh Gerd Hofstede. Dimensi tersebut secara kolektif menggambarkan kesan budaya. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.